Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita berjumpa lagi untuk belajar huruf konsonan. Sebelum ini kita sudah belajar 5 huruf vokal bersama 6 bunyi. Sekarang kita nak belajar baki daripada huruf tersebut iaitu 21 huruf konsonan. Tetapi 21 tu terlampau banyak. Jadi kita akan ringkaskan 5 mengikut setiap video. Selalu dekat kelas cikgu akan ajar satu hari satu huruf. Tapi ini untuk video, kita buat sekaligus 5 setiap video. Boleh? Kita cuba pelan-pelan. Okey, untuk video kali ini kita akan belajar huruf konsonan B sehingga G. B, C, D, F, G. 5 huruf. Boleh? Jom. Okey, huruf yang pertama untuk hari ini ialah huruf B. B. Apa perkataan yang bermula dengan huruf B? Okey, jom kita lihat. Okay, tengok. B yang pertama, bola. B yang kedua, baju. B yang ketiga, buku. Dan B yang keempat, bayam. Awak boleh sebut macam ni B, bola, B, baju, B, buku, B, bayam. Tengok huruf pertama. Semuanya bermula dengan huruf B. Setiap huruf ada dua. Huruf kecil dan huruf besar. Okey, kita nak belajar macam mana nak tulis huruf kecil. Boleh? Okay, kita nak mula dengan huruf apa? Okey. Kat sini huruf kecil. Macam mana tulis huruf kecil? B. Okey. Tiang lampu. Okey, bila tiang lampu bermaksud mesti panjang, tinggi. Tiang lampu. Okey. Tiang lampu buncit bawah. Tiang lampu terbalik, sorry. Tiang lampu buncit bawah. Tiang lampu buncit bawah. Ingat tiang lampu buncit bawah. Buncitnya di bahagian bawah, bukan atas, bukan tengah, tetapi di bahagian bawah. Buncit, awak tahu buncit? Buncit ni yang perut ke depan. Itu ialah buncit. Ataupun bila cikgu berdiri, cikgu boleh tunjuk. Okey, macam ni Tiang lampu, tiang lampu buncit bawah. Orang berdiri, tiang, badan orang tu tiang, dan perut dia buncit ke depan, itu ialah B. B kecil. Boleh? Okey, itu untuk B kecil. Sekarang B besar. Kita guna warna yang lain. B besar sama juga tiang lampu buncit atas dan juga bawah. Tadi huruf kecil tiang lampu buncit bawah. Sekarang huruf besar tiang lampu juga buncit atas, buncit bawah. Ada 2 kali buncit. Ingat tak macam nombor 3? 3 buncit atas, buncit bawah, tapi dia tiada tiang. Huruf B besar dia ada tiang. Boleh ingat? Okey, tengok seterusnya. B-A-Ba, B-I-B, B-U-Bu, Ba-Bi-Bu. B-I-Be, B-I-Be, B-O-Bo, Be-Be-Bo, Ba-Bi-Bu, Be-Be-Bo. Sebab apa cikgu awal sangat ajar membaca ni, mengeja? Sebab itu cikgu dah ajar huruf vokal awal. Apabila kita dah belajar huruf vokal awal, kita belajar huruf konsonan, kita dah boleh terus mengeja, membentuk suku kata 2 huruf. Boleh? Senang je. Lama-lama boleh. Mula-mula awak kena kenal dulu huruf kecil, huruf besar, belajar untuk tulis, kemudian belajar untuk membatangkan bunyi. 2 huruf menjadi suku kata. Okey, boleh? Jom. Seterusnya. Sepatutnya cikgu tulis kat sini sebab sini tempat kosong. Tak apa. Okey, ada banyak perkataan lain yang bermula dengan huruf B. Contoh awak bunyikan batu. Sebab tu awak kena ni. Okey. B-I-B. Biru.
Bu. Bulat. Be. Beli. Be. Beca. Bo. Bola. Itu gunanya awak membatangkan suku kata ni. Supaya awak dapat perkataan-perkataan yang dipelajari. Okey, boleh faham? Okey, kita nak sambung huruf kedua untuk hari ini. Okey. Si. Si kecil, si besar. Okey, tengok. Si kecil, si besar. Bentuk dia sama saja, okey? Pegang telinga awak. Si kecil, si besar. Sama sahaja bentuk dia, okey? Si kecil, si besar. Supaya awak nampak. Okey, apa perkataan yang bermula dengan huruf C? Si, cicak. Si, cawan. Si, cerek. Si, cili. Cili. Okey, kemudian kita mengeja huruf konsonan bersama huruf vokal. C-A, ca. C-I, ci. C-U, cu. Ca, ci, cu. C-E, ce. C-E, ce. C-O, co. Ce, ce, co. Cawan. Cawan dah ada, kita cuba lain. Cabut. Cabut rumput. Cili. Cili. Cuka. Tahu cuka? Yang kalau awak selalu tolong mama di dapur, tahu cuka tu yang warna jernih dalam botol untuk memasak. Celak. Pernah tengok tak mama pakai celak warna hitam? Cerek. Cerek. Coki. Pernah makan coki-coki warna coklat? Awak mesti suka kan? Okey, jom kita menulis si. Si kecil, kemudian si besar. Sekali lagi. Sama je. Si kecil, si besar. Sama sahaja bentuk dia, cuma saiz yang berbeza. Okey, kita nak sambung huruf yang ketiga. Ini ialah huruf yang selalu awak tertukar dengan huruf pertama yang kita belajar tadi. Huruf pertama kita belajar B, buncit bawah. Sekarang ialah D, punggung di belakang. Yang membezakan antara B dengan D ialah kedudukan punggung dan kedudukan perut. Okey, cikgu berdiri supaya senang awak nampak. Ini untuk D kecil. Okey, tiang lampu, cikgu sebagai tiang lampu. Apabila awak tulis B, buncit perut awak ke depan. Tapi untuk D, awak punya punggung di bahagian belakang. Kembung di bahagian belakang. Boleh nampak? Kembung di bahagian belakang. Cikgu turunkan kamera supaya nampak. B, buncit depan. D, buncit di belakang, punggung. Okey, untuk B kecil dan D kecil. Okey, cikgu tunjuk pakai jari. B kecil, perut di depan. D kecil, punggung di belakang. Tetapi D besar masih sama. D besar lain. Tiang lampu, buncit atas sampai bawah. D besar, tiang lampu, buncit atas sampai bawah. Dia tak ada dua kali buncit. Macam B tadi, dia dua kali buncit. Buncit atas, buncit bawah. Sekarang dia sekali je buncit. D besar. Okey, perkataan yang bermula dengan huruf D. D, daun. D, dadu. D, dapur. D, dada. Okey. Dieda, did, diudu. Da, di, du. Diide, diide, diodo. De, do. Da, di, du, de, do. Hari-hari. Jadi macam awak hafal sifir. Ni awak hafal ritma dia. Okey, kita tunjuk cara menulis. Telinga, dia mula dengan telinga. Macam huruf A. Tiang, lampu. Beza dia dekat tiang. Kalau huruf A, telinga, tiang pendek. Sekarang huruf D, telinga, tiang lampu. Panjang tiang dia.
Okey, untuk D kecil, tiang lampu juga tengok sama tinggi. Kedudukan tiang yang sama tinggi. Atas sampai bawah. Boleh nampak? Buat banyak-banyak kali supaya boleh ingatlah. Cara dia tak ada lain. Buat, baca. Buat, baca. Okey, boleh? Okey. Okey, kita dah sampai huruf yang keempat. F. Awak letak tangan kat sini, rasa angin. F. Bunyi dia. F. Fairy. Tak banyak perkataan yang bermula dengan F. Terutamanya untuk bahasa Melayu lah. Tapi masih juga kita perlu tahu dan kita perlu tahu menulis, perlu kenal simbol huruf F. Tengok. F kecil, F besar. Kejap lagi kita tulis, okey? F fairy, F film, F foto. Tahu foto? Foto ialah gambar. Gambar keluarga, gambar kereta. F fajar, matahari terbit ataupun matahari terbenam. Waktu subuh ataupun waktu maghrib. Okey, untuk menulis huruf F, F kecil, lengkuk atas, tiang lampu, garis tengah. Sekali lagi. Lengkung, tiang lampu, garis di tengah-tengah. Lengkung. Lengkung mesti panjang garis tengah-tengah. Kalau pendek je awak punya garisan, nanti jadi huruf lain. Lengkung, garis tengah. Okey, untuk F besar, sama juga tiang lampu. Bila tiang lampu dia sama tinggi huruf kecil dengan huruf besar tu sama tinggi. Ada huruf kecil yang pendek. Tapi untuk F, huruf kecil dia tinggi. Cuma bentuk dia berbeza. Topi atas, jambatan tengah-tengah. Tiang lampu, topi atas, jambatan tengah-tengah. Ada 2 tiang sahaja. F. Kemudian kita pergi untuk mengeja. Okey. Fa, fi, fu, fe, fe, fo. F, A, fa. F, I, fi. F, U, fu. Fa, fi, fu. F, I, fe. F, I, fe. F, O, fo. Fe, fe, fo. Fa, fi, fu, fe, fe, fo. Nak ulang tak daripada atas tadi? Kalau untuk ulang dia, ada lagu dia sebenarnya. Kita ikut huruf vokal. Macam ni contoh. Baca dah, fagahaja. Tapi tu cikgu akan ajar bila habis huruf konsonan. Tapi itu lagunya. Untuk sementara ni, buat je. Fa, fi, fu, fe, fe, fo. Ataupun tulis, ada senarai. Baca dah, faga. I, B, C, D, F, G. U, Bu, Cu, Du, Fu, Gu. Dia kena ada senarai untuk anak-anak membaca. Bila dah ikut senarai, cuba daripada bawah ke atas. Kemudian cuba secara rawak. Itu antara teknik ataupun tips untuk cepat membaca. Huruf terakhir untuk video kali ini. Jig. Jig. G kecil dan G besar. Okey, kita tengok perkataan dulu, boleh? Jig. Gajah. Jig. Guli. Pernah main guli? Jig. Gajus. Buah gajus. Awak tak pernah jumpa ke? Kot. Tapi kacang gajus awak selalu jumpa tak? Yang bahagian bawah ni. Okey, lepas tu jig, gitar. Teng, 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 teng. Okey, itu ialah perkataan yang bermula dengan huruf G. Kita pergi pada menulis. Huruf G kecil sama bermula dengan huruf A. Masih ingat tak huruf A? Telinga dulu. Tiang naik atas, buat huruf A dulu. A kecil. Lepas tu kaki payung. Untuk G kecil, A kecil, kita mula telinga, tiang pendek, kaki payung. Nampak dia ada tiang sedikit di atas Okey, untuk G besar, kedudukan dia tak sama Kedudukan dia akan jadi besar. Telinga gajah, telinga besar. Naik atas, turun bawah, ke tepi. Sekali lagi. Telinga besar, telinga gajah, naik atas, turun bawah, ke tepi. Sebab apa saya kata telinga gajah?
Sebab G untuk gajah. Kalau contoh ada garisan dekat sini. Ini ialah garisan buku. Ini untuk cara menulis. Kaki payung adalah di bawah garisan. Tapi untuk G besar, semuanya di atas garisan. Kecuali tiang dia ni, sepatutnya di bawah. Okey, boleh faham? Okey, kemudian kita pergi kepada mengeja. Kalau contoh budak anak-anak dah tahu, tak payah eja, bunyikan terus. Ga, gi, gu, ge, ge, go. Sebab dia baca kan. Lama-lama ritma tu dah lekat dalam kepala dia. Jadi kalau dia dah dapat, dah tak ada masalah. Tak perlu eja, tunjuk secara awak sahaja. Go. Ataupun dia bunyikan dalam hati. Gi. Ge. Maksudnya dia eja dalam hati, kemudian dia bunyikan. Itu peringkat, step. Maksudnya dia dah pergi kepada step kedua untuk membaca. Dia dah tak perlu eja. Dia eja dalam hati ataupun secara laju dan dibunyikan. Kita tunjuk. Go. Dia masih eja. Kita bagi masa. Tahan. Tapi kalau masih peringkat awal ni tak ada masalah. Ji ega, ji aigi, ji yugu, ji ige, ji ige, ji ogo. Okay. Gagigu, gegego. Okay, boleh dapat? Pasti boleh, okay? Yakin boleh. Okay, itulah 5 huruf yang kita belajar pada hari ini. Kalau cikgu suruh ingat semula, ingat tak? Bibeh, bola, si ceh, cawan, dideh, dadu, f, fairy, jig, gigi. Ingat bagaimana hendak menulis huruf kecil dan huruf besar? Kena buat latihan selalu. Macam kata-kata dalam bahasa Inggeris. Practice make perfect. Latih, latih, latih. Awak akan jadi cekap dan mahir. Okay? Boleh. Bye-bye.